Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita sambung bahagian kedua untuk SBP kertas 1. Baik, 21 alat manakah mengaplikasikan konsep pantulan dalam penuh. Okey, konsep pantulan dalam penuh, total internal reflection. Okey, konsep ni macam mana? Okey. So jawapan, kita pergi jawapan dulu. Jawapannya adalah prism binocular, kerana dalam prism binocular pakai prism. Konsep prism ni macam mana? So let's say generally kita ambil generally, dalam prism binocular pakai prism 45 45 90 ni 45 45 90 ni prism dia. Sorry lukisan saya ni tak accurate. Sekejap saya baiki. Susah sikit pakai lukisan, pakai drawing tab ni. Alright. So dalam prism tu cahaya akan cahaya akan masuk betul-betul pada normal line untuk hypotenuse dan tembus. Cahaya tu masuk ikut normal line dan menembusi lapisan yang pertama terus ke dalam prism tersebut. Dan disebabkan oleh pantulan dalam penuh, iaitu sudut 7 lebih besar dari sudut genting, maka pantulan dalam penuh berlaku. Pantulan dalam penuh ni berlaku di dalam prism, maka terpantullah ke dalam medium yang sama. Macam tu. Sampai dekat surface sini. Sampai surface sebelah sini berlaku juga lagi sekali, di mana sudut 7 lebih besar dari sudut genting, maka terpantullah juga cahaya itu ke arah sini. Dan kebetulan cahaya tu 90 darjah ataupun parallel dengan normal line, maka cahaya akan terus terbias keluar. Maksudnya cahaya akan menembusi prism dan keluar dari prism selari dengan arah yang cahaya itu masuk. Ni pantulan dalam penuh lah. Mikroskop kita guna pembiasan. Guna konsep pembiasan, refraction. Kanta pembesar pun refraction, di mana cahaya terbias. Kemudian D juga menggunakan konsep pembiasan, refraction of light. Ini total internal reflection. Ini salah satu dia punya syarat. Baik, selesai. 21, 22 antara alat berikut mereka menghasilkan imej yang nyata, imej real, diminish dan inverted. Real, diminish, inverted. Jawapannya adalah smartphone camera. Kalau kita perhatikan, bagi periskop, kita menggunakan konsep pantulan dalam penuh, total internal reflection. Tak terlibat lah tu. Untuk projektor LCD dan juga magnifying glass, juga jawapan yang salah, kerana kedua-dua ni menghasilkan imej yang magnified. Magnified tu apa? Magnified tu dibesarkan. So salah lah, dia nak yang diminish. Dua-dua tak tepat. Paling tepat adalah smartphone camera, menghasilkan imej yang nyata, diperkecilkan dan songsang. Ni boleh ikut hafal kan. Baik, 23. Suatu objek diletakkan 8 cm. Objek diletakkan 8 cm di hadapan sebuah kanta cembung. Objek tu diletakkan, ni jarak objek ni, U, dengan panjang fokus 10 cm. Panjang fokus F. Kita nak letak positif ke negatif? F tu, nilai F positif atau negatif bergantung kepada jenis kanta. So apabila kanta cembung, F dia positif. Bila yang F jadi negatif? Cekung. Cekung. Ataupun concave. Concave negatif.
Okey, soalan tanya, berapakah jarak imej? Jarak imej merujuk kepada nilai V. Kalau jarak objek U, jarak imej V. V sama dengan apa? Soalan tanya. Kemudian, apakah ciri-ciri imej? Okey, nak tahu ciri-ciri imej, kena tahu dululah nilai V dia tu positif ke negatif. Sekejap lagi saya tunjuk So kita dah ada U, ada F. Macam mana nak cari V? Kita pakai formula kanta nipis, thin lens formula. 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, masuk kalau nilai F tadi 10, U 8. F 10, U 8. Okey. Jadi rearrange. Kita dapat 1/V sama dengan 1/10 tolak 1/8. Okey. So daripada situ kita selesaikan sebelah kanan ni dulu. Tekan kalkulator yang ni. Allah, kenapa highlighter ni jadi kecil lah. Okey. Selesaikan yang ni, tekan dalam kalkulator dulu. Awak akan dapat jawapannya 1/V equals to 1/40. Okey, kalau 1/V 1/40 bermaksud V adalah 40 cm. Okey, macam tu. Dah dapat dah 40. Dan jawapan awak tu bertandakan atau bernilai positif. So nilai V, kalau V nya positif, maka itu imej nyata, imej real. Kalau V dapat negatif, itu imej virtual, maya. Tu yang pertama. Yang pertama, nombor 1. Nombor 2, macam mana nak tahu dia magnified ke diminish? Kita pakai formula linear magnification. Okay, V bahagi U modulus kan. Macam mana nak tahu dibesarkan dikecilkan? Kalau dapat linear magnification lebih besar dari 1, itu maksudnya magnified. Contoh dapat 2 kan. Kalau dapat 2, maksudnya imej 2 kali ganda lebih besar dari objek. Contoh. Kalau dapat kecil dari 1, kira-kira dapat kecil lagi daripada 1. Contohnya kosong something. Itu maksudnya diperkecilkan, diminish. Satu lagi, kalau dapat linear magnification sama dengan 1, itu maksudnya same size, sama size. Okey, cuba kira tengok. So awak punya V baru dapat tadi, V tadi 40, U tadi is 8 kan. Cuba tekan tengok 40 bahagi 8. Okey. So 40 bahagi 8, 8 kali 5 lah kan, 40. So kita dapat magnification, linear magnification sama dengan 5, merujuk kepada M lebih besar dari 1, maka imejnya diperbesarkan, magnified. Okay, so the best answer is 40, betul. Kemudian diperbesarkan. Okay, B, diperbesarkan. Sama kat sini ada virtual kat situ, maya. Kita kan dapat negatif tadi. Sorry, kita kan maya silap ni kan. So betul ke saya buat tadi? Rasa dapat negatif let me check. Okay, betul. Tadi dapat negatif lah. Alamak, sorry. Sini dapat negatif. Okay, negatif 1/40 bermaksud nilai sini negatif
40. So negatif 40 bermaksud image-nya image negatif, image-nya image virtual Maya. Maaf ya, Maya. Kemudian bila kita masuk negatif 40 bahagi 8, tapi modulus kan, kita dapat juga 5 So magnification dapat 5, magnified betul. Alright, so jawapannya betul lah B. Tegak, maya dan diperbesarkan. Okay, sorry, ada mistake tadi, saya tertinggal tanda negatif. Sorry. Alright, 24. Sebuah cermin cekung mempunyai titik fokus F dan kelengkungan C. Kedudukan objek manakah menghasilkan satu imej yang nyata, songsang dan diperbesarkan. So kalau ingat cara lukisan dia, kita boleh test test satu-satu. Okey, lukisan pertama saya tunjuk secara ringkas From the head of object, parallel pergi cermin, kemudian cahaya akan jatuh atas titik F. Kenapa cahaya jatuh atas titik F? Kerana sifat cermin cekung adalah memfokuskan cahaya. Memfokuskan cahaya. Memfokuskan maksudnya cahaya jatuh atas titik fokus. Macam tu. So slightly lebih kurang macam ni mungkin tak berapa lurus. Saya cubalah tu yang terbaik. Alright. Kemudian ray kedua, sebabkan objek masih berada sebelah kiri daripada titik fokus, maka kita boleh pakai lagi titik fokus. Boleh pakai lagi titik fokus. Dan daripada kepala terus ke titik fokus sampai kena kepada cermin, kemudian terpantul secara paralel. Dan dapatlah kita persilangan di situ. Maka objeknya, saya bawa warna hijau objeknya kepala di bawah kerana persilangan di bawah. So saya tarik macam ni, kepala di bawah. Yang tu hasilnya kita dapat real, sebab solid line dengan solid line, real. Kemudian kita dapat magnified, diperbesarkan, nampak saiz lebih besar. And then kita dapat inverted. Inverted. Soalan minta apa? Real, magnified, inverted. Terus dapat jawapan A. Okay, how about B? Extra kan, kita lukislah kenapa B salah. Jom kita try kenapa B salah. Sekejap saya check suara saya masuk ke tak. Alright, dah trauma dah buat video suara tak keluar kan. Alright, kepala parallel to the mirror, jatuh atas titik fokus. Ray yang pertama. Ray yang kedua takkan nak buat macam ni, kepala pergi titik fokus. Tak kena tu kan, tak kena. So disebabkan objek sudah berada di atas titik F, maka kita akan guna titik C. Letak pembarisan buat betul-betul atas C dengan kepala. Satu cahaya akan pergi ke cermin. Kemudian sebabkan cahaya kena betul-betul atas tangent, cahaya tu pantul semula ke titik tengah. Macam tu. Macam tu. Jadinya kita tengok cahaya ni belah sini tak bersilang. Sebelah sini kalau kita cuba panjangkan, in our paper, dalam paper yang awak lukis tu, dia pun tak nampak macam nak bersilang. Tapi a possibility yang akan berlaku dekat sini, di satu tempat yang jauh, iaitu infinity. Memang akan bersilang, tapi satu tempat yang jauh, kita tak tahu kat mana, dan tidak bersilang dalam kertas kita. So image is formed at infinity. Kemudian yang ni garis putus-putus kan, putus-putus dengan putus-putus, maksudnya garisan tu bukan cahaya sebenar, maka image virtual. Kemudian kepala mesti dekat atas, sebab persilangan dia berlaku di atas, upright. And then sebab dia di atas, so magnified. Kepala dia mungkin kat sini. Kalau kita nak lukis kan, imagine lah satu tempat yang jauh, bukan kat sini cuma imajinasi sajalah. Ni kan dua ray, mesti kepala kat sini. So tarik sampai bawah. Tak ke nampak tu, magnified, upright, virtual. Salah kan? Soalan nak yang ni, soalan nak combination yang tu. How about C?
C ni, ray yang pertama masih sama, jatuh atas titik F. Allah, ni lama sikit kan, kita take time sikit kat sini. Jatuh atas titik F. Allah, garisan tu macam ular. Okey lah, better. Alright, tu yang pertama. Kedua, masih lagi kita pakai titik C. Sebabnya dah berada di depan F kan. Tak muat dah ni nak pakai takkan buat macam ni. Oh, tak betul, tak logik. Okay, so daripada kepala pergi ke cermin, kena dekat cermin, betul-betul ngam-ngam dekat tangent, menyebabkan cahaya tu terpantul semula ke titik C. Sekejap saya punya komputer tengah hang. Bukan komputer hang, saya punya PDF file ni. Okay, so pergi kepada C. Kalau lukisan awak tu kemas, awak dapati bahawa sebelah sini berlakunya capahan. Maksudnya cahaya tu tidak akan bersilang. Ni makin lama makin jauh lah. Tapi kalau kita sambungkan sebelah kanan ni, extrapolate, kita dapati bahawa dua cahaya ni akan bersilang di suatu tempat. Let's say kat situ. And then kita boleh lukis image dia. Sebab sini persilangan, situlah kepala dia. Tarik ke bawah. Okay, yang ni virtual upright magnified. Okay, last one lagi senang sebab dia berada di sebelah kiri F, di belakang F. Okay, belakang F kita boleh pakai dua-dua F. Pertama parallel, masuk dalam F. Kedua masuk dalam F, kemudian parallel. Okay, macam tu. If your drawing is accurate enough, then awak akan dapat image duduk betul-betul di bawah C, betul-betul di bawah objek, dan sama size. It is same size, it is inverted and real. Macam tu. Okay, so itu cara melukis dia. Sedikit sebanyak 4 lukisan. 24 25 tunjukkan 3 daya mendata bertindak ke atas sebuah lori. Ni penting. Horizontal forces. So, kita ada daya tujah ke depan, kemudian belakang ada 2 daya. Daya rintangan udara dan juga daya geseran. Semuanya ada 3. Satu arah ke depan, 2 lagi arah ke belakang. Okay, soalan mesti bagi motion punya lepas ni. Kombinasi daya manakah menghasilkan hal laju malar? Okay, soalan bagi the motion involved here, hal laju malar, constant velocity. Kalau tengok balik part 1 kan, saya ada ajar constant velocity apa maksud dia. Forces in equilibrium. Daya-daya yang bertindak jumlahnya sentiasa sama. Maksudnya jumlah daya ke depan akan sama dengan jumlah daya hasil tambah daya ke belakang. Dan kalau kita cari net force, kita dapat jawapan 0 Newton. Maksudnya depan tolak belakang dapat 0. Ataupun daya tujah sama nilai dia dengan hasil tambah geseran dan rintangan udara. Macam tu. Kita tengoklah dia punya combination. Combination. So yang paling hampir paling tepat will be, I would say D. Sini kena perhati betul-betul kerana tablenya. Okay, tengok table dia. Rintangan udara dengan geseran ni duduk belah kiri tau. Dalam gambar raja duduk belah kanan. Okay, so betul tak kita tengok rintangan udara tambah 1000 tambah friction, 1000 tambah 500 dapat 1500. Daya tujah 1500, rintangan udara tambah friction 1500. Okey, betul. Okey, kalau pecutan macam mana? Kalau objek mengalami pecutan, kalau lori ini mengalami pecutan, maka daya tujah lebih besar daripada rintangan udara dan
hasil tambah dia dengan geseran. Okey ya. Yang salah soalan ni teori je, biasa saja. 26. Seorang lelaki menarik bagasi, dayanya 68 Newton. Okey, kemudian dia bagi rajah ni. Daya ni lah 68 Newton pada satu sudut theta. Macam mana saya tahu theta? Kerana daya boleh diresolve kepada dua komponen. Yang ditunjuk dalam ni adalah fx. So yang ke atas ni adalah fy. Macam tu. Okay, so ingat theta dia mesti berada di antara f, mesti diapit di antara f dengan fx, ataupun di antara w dengan wx, ataupun di antara tension dengan tension x. Mesti apit dengan x. Ni ingat ni. Sudut ni kebanyakan pelajar dia akan lalai, dia akan salah pilih sudut theta, sudut theta. So soalan tanya magnitude nilai horizontal force meaning that fx horizontal. So fx kita pakai f cos theta. Okay, force tadi 68. Kemudian cos theta. Theta sudah pun kita pilih tadi. Ni fx, sini f. So tengah-tengah dia 50. So 68 cos 50 B. Kalau soalan minta cari fy, so fy kita pakai f sin theta. F tadi 68 sin 50. Ingat je, kat sini yang selalu saya perhati pelajar, dia tukar theta ni. Theta sentiasa berada di antara f dengan fx. Ni f, sini fx. So thetanya 50. Okey. Walaupun awak kira fy, walaupun awak sedang mencari nilai fy, you are using the same theta 50. Jangan pandai-pandai awak pergi ambil sudut di sini. Awak pandai reka teori sendiri. Okey, fy mestilah sini sudut dia. Kalau fx sini sudut dia, fy sinilah sudut dia. Pandai pula. Okey, jangan diada-adakan cerita yang tak benar, tak wujud. Okey, theta sentiasa kat situ. Theta sentiasa di situ antara f dengan fx, atau antara w dengan wx, atau di antara t dengan tx. Jangan pandai-pandai ubah. Ni fy kat atas, ni sudut ni. Tak betul. Tidak betul. Okey. Memang ada jawapan kan? Kan saya kata dalam part 1 mungkin jawapan ada, tapi jawapan tu misleading, jawapan yang salah kan. Memang kita set perangkap. Alright, 27. Sebuah pasu bunga berjisim 1.5 kg. Jisim M tergantung pada sebatang tiang. Okey, ni pasu bunganya, sudutnya 65 kat situ. Kirakan ketegangan T pada setiap tali. Alright, T ni lah, nak suruh cari ni. Ni atau ni? Kenapa saya guna perkataan atau? Kerana dia menggunakan simbol T. Kedua-duanya T. Dia tak guna T1 atau T2. Bermaksud nilai T tu sama. Sama besar. Magnitudenya sama besar. Okey, bolehlah cari mana-mana satu. Sebelum selesaikan soalan ni, okey, awak kena lukis dulu free body diagram, iaitu melukis semua daya yang terlibat pada raja. Contohnya W kat situ. Kemudian we have tension T. Kemudian tension lagi sebelah kanan T. Daripada free body diagram, kita akan lukis triangle of forces, segitiga daya. Macam mana nak lukis segitiga daya? Mulakanlah dengan, bukan bismillah. Bismillah memang awak dah mula tadi kan. Mulakanlah dengan melukis weight dahulu. So awak lukis weight ke bawah. Nak panah bodi tengah. Sebab segitiga daya, buatlah
segitiga yang anak panahnya di tengah. Okey, kemudian nak masukkan T ni. Awak boleh pilih dekat mana awak nak letak. Jangan ubah arah sahaja. Misalnya kat sini. Saya sedang ambil T ni ya. Saya pindah pergi sini. Arah saya maintainkan. Okey, kemudian saya guna color hijau untuk saya bulat ni. Saya ambil T ni, saya bawa ke sini. Sambungkan arah yang sama. Dapatlah saya segitiga daya. Okey, kemudian T yang saya angkat tadi, saya perlu bawa bersama-sama dengan sudutnya. Bersama-sama dengan sudutnya. Misalnya ni kan 65 ni, saya tak pastilah kalau ada siapa-siapa boleh betulkan saya kalau saya silap. Dekat sini sudut saya rasanya 65 is here. 65 tu di antara tali dengan retort punya rod kat atas ni lah 65. Sebabnya kalau tengok sini 65 ni is quite big kan. Macam lebih 65. Kalau macam ni pelik pula angle dia kan. Saya rasa di antara ni lah sudut dengan ni. So saya akan bawa 65 tu. Sebab ni kan milik nanti saya tunjuk. Kuat awak tak nampak. Yang ni adalah yang ni. So bila saya mengangkat side itu, saya membawa bersama-sama sudutnya. Sudut 65 ada kat sini. Saya bawa sudut ni sekali pergi sini 65. Okey, saya padam supaya nanti tak confuse. Saya alihkan T ni sikit sebab saya nak tulis sudut. So, sudutnya 65, sudut luaran 65, sini T. Okey. Lengkap lah tu segitiga daya. Baik, segitiga ni bukan segitiga bersudut tegak. Jadi saya punya method ataupun saya punya preference adalah untuk membahagikan segitiga ni supaya mana segitiga ni boleh jadi segitiga bersudut tegak. Dan saya akan mengambil kira satu segitiga sahaja. Kan saya bahagi dua kan. Okey, saya nak ambil yang ni je. Yang saya highlight ni saja. Kenapa saya nak bahagi pula? Jawapannya, saya lebih prefer untuk selesaikan menggunakan trigonometri. Menggunakan sin cos tangent lah. In a simpler word kan, saya nak guna sin cos tangent. Jadi senang sikit. Okey, segitiga kuning tu saya salin semula. Lurus ke bawah. Okey, W sebab saya dah bahagi dua. W kena bahagi dua. W tu weight. Kan saya kerat 2. Jadi W bagi 2. Okey. Kemudian hypotenuse. Kemudian dia punya side tepi ni. Sudut 90 darjah. Kemudian label-label lain T. Dan sudut. Kali ni saya nak tulis sudut dalaman. Berapa sudut dalaman tu? Kalau sini 65, dalam ni berapa? So 90 tolak 65, kita dapat 25. So 25 dekat dalam 25 sudut dalamannya. Boleh tak cari T? Boleh Ni matematik mudah Okay, W ni jangan pula awak tak tahu. W bahagi 2 ni dah ada nilai dia tau. Dah ada nilai dia. Alright, saya tunjuk jalan kira dia. Okay, sebabkan 25 ni kita ada side bersebelahan, kita pakai cos. Okay, cos for 25 degrees is W per 2 divide by hypotenuse T. Okay, cos kan sebelah bahagi dengan hypotenuse. Okay, W per 2 ni kira siap-siap. W tu apa? W tu weight. Weight adalah mg. Jisim berapa tadi? Panjang Jisim 1.5 kg. Darab dengan G 9.81. Okay, so dapat nilai ni, kita kena bahagi 2.
Kan, dapat nilai ni kena bahagi 2. Baik, yang ni punya pengiraan saya masuk, saya kira dululah. Saya kira dulu. Sekejap saya kira. 1.5 darab 9.81. Okey, kita dapat 14.715 Newton. So saya masuk sini, saya tulis sebelah cos 25 darjah sama dengan 14.715 bahagi 2. Tu bahagi 2 kan. Kemudian per dengan T. Okey, tekan 14.715 bahagi 2. Okey, kemudian jawapan ni, answer, kita bahagi dengan cos 25. Okey, so dapat jawapan 8.118 Newton. Okey, kalau paper 2 pastikan minimum 3 decimal places. So paper 1 112, sebab 8 ni kita bundarkan, masukkan ke dalam 1 tu, jadi 12 lah. Alright. Sorry panjang sikit. Ambil masa lah untuk hadam. Okay, memang favourite setiap soalan trial, most of it akan ada triangle of forces ataupun pengiraan ni lah, apa dipanggil, forces in equilibrium. Baik, 28 graf daya melawan pemanjangan F melawan X. Ni Hooke's law lah ni. Hooke's law, F sama dengan KX. Hooke's law. Okey, soalan tanya apa? Tentukan had kenyal dan spring constant. Okey, elastic limit tu apa? Elastic limit tu is the maximum force, nilai daya yang paling besar before the spring loses its elasticity. Okey, satu nilai daya yang paling maksimum yang boleh diambil ataupun can be endured by the elastic object atau material, contohnya spring ke atau rubber ke, before it loses elasticity, sebelum ia hilang sifat elastiknya. Okey, tengok sini, paling maksimum. Yang ni masih okey sebab masih lagi berkadar terus. Okey, sampai je kat sini. Terus bila daya ditambah, pemanjangan tak bertambah, kan? Dia tidak kembali kepada bentuk dan saiz asalnya. So maksimum berapa? 4 Newton. 4 Newton situ. Okey, jangan ambil 4 cm, salah. Dia bukannya panjang. Elastic limit adalah jumlah daya. Saya highlight kat sini daya paling maksimum yang boleh diambil oleh spring tersebut sebelum hilang sifat elastiknya. Hilang sifat elastik bermaksud tak boleh kembali kepada panjang dan saiz yang asal. Okey, so jawapannya 4. Okey, ada 2 calon kat situ. Okey, pemalas spring. Spring constant menurut Hooke's law, spring constant adalah nilai K yang mewakili nilai gradient kecerunan. Okey, macam mana boleh tahu? Kan graf ni graf linear. Graf linear ni memakai formula Y sama dengan MX tambah C. Y dilabel dengan force, paksi Y dilabel dengan force, paksi X dilabel dengan X, extension. C adalah Y intercept, which is now 0. Sebab tu tak ada apa ke belakang ni, KX je tambah kosong. Okay, so that left you with K, which is equivalent to M. Gradient lah kan.
So cari gradient lah. Gradient senang kot. 4 bahagi 4. Dapat berapa? 1. Okay, D. Selesai. 29. Tunjukkan tinggi barometer. Okay, barometer mengukur tekanan atmosfera. Jangan tak tahu bukan tekanan, tapi tekanan atmosfera. Okay, ni PATM. Tinggi barometer 75 cm. Okay, dan bacaannya 75 cm merkuri lah. Berapakah tekanan DP? Tekanan DP. Dia nak tekanan DP sini, P. Okay, so tekanan dia tu DP daripada kita ukur tekanan berdasarkan ketinggian merkuri pada turus ni sampailah kepada permukaan. Okay, so bila dekat P, dia dah turun berapa banyak lah. Dia dah turun berapa banyak lah. So bermaksud kita nak kena buat satu operasi, iaitu operasi tolak. Kan? Nak tolak apa? Tolak yang ni lah. Tolak the 15 cm. So 75 tolak 15 cm. Dapatlah 60. So dia punya tekanan atmosfera, tekanan pada P adalah 60 cm merkuri. Okay je. Okay, alright. 29 60. Jawapannya C. Seterusnya 30 adalah manometer. Kalau barometer mengukur tekanan atmosfera, manometer mengukur tekanan udara ataupun gas. Kena tahu beza. So sedang mengukur tekanan gas X ni. Alright. So beza antara dua turus merkuri ni, sebelah kiri dengan sebelah kanan, adalah 15 cm. Itu soalan bagi tahu lah. Ni nilai H biasa awak tengok dalam buku kan. H. Penyataan manakah yang betul? So nombor 30. Okey, jawapannya adalah D. Tekanan gas adalah lebih tinggi dari tekanan atmosfera. Macam mana tahu? Kita tengok aras. Ni sebelah kiri disambungkan kepada gas. Ni sebelah kanan adalah daripada tekanan atmosfera. Kalau tekanan atmosfera sama kiri dan kanan, maka turus merkuri, Allah, apa aku lukis ni, nak laju sangat, maka turus merkuri akan sama level. Ni saya lukis jap. If Allahu Akbar. Sorry ya, sebab tu video saya panjang. Dia tak dia nak pergi juga macam tu. Okey. Okey, kalau kedua-dua open end itu mempunyai tekanan yang sama, iaitu tekanan atmosfera, yang mana nilainya sama, maka aras merkuri akan sama. Macam tu. Okey. Tapi salah satu daripada bahagian manometer ni telah disambungkan kepada suatu tekanan lain. Misalnya gas kan, tekanan gas ni, maka sebab tekanan gas itu lebih besar, maka akan menolak aras merkuri lebih bawah. Misalnya macam ni, lebih bawah. Yang ni akan naik ke atas. Macam tu. Bermaksud tekanan gas lebih besar lah tu. Kalau tekanan gas lebih kecil, maka tekanan atmosfera yang jauh lebih besar akan menekan merkuri lebih bawah. Maka di sebelah kiri akan naik atas. That is the logical explanation lah kan. So yang ni kita tengok, ni lagi rendah, ni lagi tinggi. Maksudnya betul lah, tekanan gas ni lebih besar dari tekanan atmosfera. Okey, berapa besar? Jawapannya, kita ambil tekanan atmosfera 76
tambah dengan 15. Dapatlah tekanan gas tu. Dapatlah kita nilai tekanan gas. Tu kalau soalan pengiraan Okey, seterusnya 31, sebuah kerusi digunakan oleh Dr. Gigi. Namakan prinsip fizik. Ini mudah kan, prinsip Pascal. Dia ada piston kat sini. So pedal ni bila ditekan-tekan berkali-kali menyebabkan tekanan dipindahkan secara seragam di dalam fluid. Kat dalam ni ada fluid bendalih dan menyebabkan piston force 1 menghasilkan force 2 yang jauh lebih besar kan. So nanti yang ni lift up terangkat. Tu prinsip Pascal. 32, Venturi tube. Venturi tube ni kita guna prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli bagi tahu bahawa jika velocity of fluid is higher, greater, then the pressure on that region will be lowered. Kalau laju bendalih tinggi, tekanan di situ paling rendah. So kita tengok sini ruangan sempit. Ada dua tempat ni, dekat T dengan U, atas sini dengan sini, ruangan yang lebih sempit. So ruangan yang sempit menghasilkan velocity yang tinggi, velocity of fluid. Bendalih akan lebih laju, paling laju kat sini, paling laju di sini. Okey, second laju dekat sini sebab baru masuk je tempat sempit kan. Paling laju dekat sini, dekat kuning ni. Saya padam ni. So, menurut Bernoulli, kalau velocity paling laju, pressure paling rendah. Paling rendah. Okey. So, pressure yang paling rendah menyebabkan air tertolak sikit saja. Alhamdulillah. Air tertolak sikit saja. Apa maksud air tertolak sikit saja? Aras air tersebut akan jadi paling tinggi sebab tekanan paling rendah. So udara tak mampu tekan udara tekan sikit saja macam tu. Okey, kita cari pula yang berlawan dengan dia. Bernoulli juga kata kalau velocity of fluid paling rendah, pressure dekat region tu paling tinggi. Okey, mana yang paling rendah? Mana yang paling rendah? So kat sinilah velocity paling rendah kan. Okey, saya highlight guna warna hijau. Sini paling slow sebab baru masuk dan ruangan tu ruangan yang besar. So bila ruangan yang besar, velocity-nya paling low, pressure paling tinggi. Pressure yang paling tinggi tu dijelmakan dalam bentuk air tertolak paling bawah, paling rendah. Ni air. Air tertolak paling rendah. Okey, saya dah dua. Okey. So untuk V ni baru sahaja keluar daripada tempat laju. So dia agak laju tapi tidak melebihi kawasan U. Okay. So as per now, calon paling baik adalah A. Sini tekanan paling rendah, sini tekanan paling tinggi. Okay. Yang sedikit tinggi kat sini, kurang sikit tinggi dekat T. Best answer is A. Seterusnya 33, bateri berlabel 9 volt ni label dia. Soalan tanya, apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh 9 volt tu? Jawapannya EMF, daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik ni apa? Sejumlah tenaga atau work done yang diberikan kepada elektron supaya elektron boleh mengalir. Okay, so EMF 34 menunjukkan 3 perintang disambungkan dalam 1 litar. Soalan tanya, apakah bacaan ammeter? Bacaan ammeter ni baca apa? Ammeter baca arus. Ammeter membaca arus. So soalan kata dan soalan minta cari nilai arus dekat
emitter tu. Arus pada emitter ni adalah arus total. Macam mana saya tahu arus total? Sebab arus tu baru saja keluar daripada bateri. Ni, arus ni baru saja keluar dari bateri. Okey, ada ke arus tak total cikgu? Ada. Kalau emitter bubuh kat sini, itu bukan arus total sebab arus tu telah terbahagi dua, terpecah dua. Dekat sini pun bukan arus total sebab dah terpecah dua. Contohnya, kalau kat sini total, kalau kat sini total, kalau kat sini total, kalau kat sini total. Okey, arus yang belum terpecah atau sudah bergabung semula, macam ni kan, kat sini ni bergabung semula, ni gabung balik, arus total lah tu. So by the way, soalan minta cari arus total. Flow-nya seterusnya adalah awak akan bermonolog. Okey, arus total. Arus total kalau mengikut Ohm's law, I will be equals to V over R. Kenapa penting untuk awak tahu arus total? Kerana untuk mencari arus total mesti adalah mengambil kira rintangan total. Situ mesti tahu rintangan total. Sebab perintang ada banyak, ada 2, ada 4, ada 5. Nak ambil yang mana satu? Jawapannya jangan ambil mana satu, ambil total. Total. Okay, so here's the catch. Kat sini dia punya trik. Apabila switch ditutup, kalau kita perhatikan, switch ni ditutup, maksudnya bersambung kan. Kita on lah tu, bersambung. Current yang masuk ke dalam 2 ohm dan 4 ohm ni tak ada masalah, akhirnya akan bergabung semula. Kemudian what happen here? Apa berlaku kat sini sangat interesting. Ni, apa berlaku kat sini? Kalau ada yang jawab arus terpecah 2, tidak tepat, tak betul. Okey, cuba tengok laluan. Laluan pertama adalah laluan yang bernilai rintangannya 5 ohm. Laluan yang kedua adalah laluan yang tidak ada rintangan. Switch ni kita assume to be not having any resistance, tak ada rintangan. So current tak akan pergi ke laluan yang ada rintangan kalau satu lagi laluan atau ada laluan lain yang tidak ada rintangan. Bermaksud arus tak pergi ke 5 ohm. Sebab 5 ohm ni ada rintangan, switch tak ada rintangan. Okey, kita pergi ke tempat yang tak ada rintangan, pergi sini. Dan itu juga membawa maksud 5 ohm tidak akan terlibat dalam R total. Seolah-olah 5 ohm itu tidak wujud. Yang ni kita panggil situasi apa anak-anak? Anak-anak, ni kita panggil dia short. Allah, tulisan pun. Ini kita panggil litar pintas. Short circuit, litar pintas. Ni asas litar pintas lah. Okay. So current tak pergilah dekat 5 ohm. Saya ulang balik kenapa dia tak pergi kat 5 ohm? Sebab current pun bijak. Kenapa nak pilih jalan hidup yang susah? Pilih jalan hidup yang mudah. Okay, kalau tak ada rintangan lah. Kalau 2 ohm dengan 4 ohm ni, dia terpaksa lalu sebab dua-dua ada rintangan. Jadi kalau dekat 2 ohm current masuk banyak, dekat 4 ohm current masuk sikit. Tapi kalau diberi pilihan, satu ada rintangan, satu tak ada rintangan, baik pilih yang tak ada rintangan. Alamak, terkala yang atas pula. Baik pilih yang tak ada rintangan, iaitu laluan di bawah. Dia lalu bawah ni lah, lalu kat Swiss. So itu menyebabkan seolah-olah litar ini adalah litar yang berwarna kuning saja, yang tidak mengambil kira 5 ohm tersebut. Ini saja litarnya. 5 ohm tu tak terlibat. 5 ohm ini tidak terlibat. Okey ya. Okey. So abaikan, boleh tutup 5 ohm tu, kita boleh kira R total dulu. So R total adalah R dalam keadaan parallel. Ni parallel. So kita akan pakai 1 over R sama dengan 1 over R1 plus 1 over R2. So R 1 over R sama dengan 1/2 tambah 1/2.
4. So selesaikan yang belah kanan ni, kita dapat 3/4. Dan R akhirnya kita dapat satu nilai. Sekejap saya pun nak check kat nilai berapa ni. Okey, R kita dapat nilai 1.333 ohm. Okey. So dah dapat R ni lah dia R total kita. Jangan tambah 5 tau. Walaupun dia duduk sebelah siri, tapi 5 ni tak terlibat. Tadi kan dah cerita sebab apa 5 tak terlibat, kerana short circuit. So 5 tak terlibat. Tu R total dah dapat. Okey, masuklah nilai. V berapa? 6. R total berapa? 1.333. Jadinya tekanlah bahagi, dapatlah 4.501 ampere. Okey, so jawapan paling hampir, paling tepat adalah B. Okey, harap boleh faham ni. Soalan ni mencabar sikit, dia upgrade. Dia upgrade dah. Maksudnya awak kena tahu macam mana nak cari I total, macam mana nak cari R total, dan tahu sikit konsep berkenaan dengan short circuit. Apa sifat current apabila melalui satu litar. 35. Penjana arus terus. Generator means we are generating. Generate mean menghasilkan. Menjana, generates, induce current. Ni paling tepat. Induce electric current. Induce current. So macam mana nak menjana? Kita akan guna pakai Fleming right hand rule. Dalam Fleming right hand rule, konsepnya adalah apabila suatu konduktor, ni konduktor dia, okey, dibawa untuk memotong magnetic field, memotong medan magnet, maka apa berlaku? Terhasillah arus aruhan, induce current. Induce current tu pergi mana? Masuk dalam litar ni dan digunakan oleh apa-apa saja alatan yang kita sambung. Contohnya kita sambung lampu kat sini kan. Bila kita putar gegelung tu, lampu ni menyala. Lagi laju kita putar gelung, lagi terang cahaya yang kita hasilkan. Bermaksud induce current yang dihasilkan juga besar. So 35 soalan tanya apa? Yang manakah prinsip kerja? Okey, macam mana dia berfungsi lah. Apa kita buat? Kita putarkan gegelung tersebut. Mungkin awak akan ada sikit confusion. Yang mana awak ingat lukisan ni adalah lukisan motor. Macam mana nak tahu motor ke generator? Kalau generator tak ada bateri. Generator tak ada bateri sebab kita yang hasilkan arus tu. Lawan kepada generator adalah motor. Kalau motor, awak boleh nampak litar yang hampir sama, tapi ada dry cell. Dia ada dry cell. Okey, wujudnya dry cell kat situ. Sebab dry cell menghasilkan arus. Motor uses current. Motor uses current. Generator produce current. Induce current. Satu produce, satu lagi uses. Itu beza dia. Okey, 36. Satu pernyataan. Okey, emission of free electron from heated metal surface. Yang ni penting ni. Heated maksudnya pemanasan berlaku. Metal surface itu dipanaskan lalu menghasilkan elektron bebas. Ini kita panggil thermionic emission. Berlaku di tungsten kan. So bila kita ada satu circuit sambung kepada tungsten, tungsten tu boils off. Katalah kita sambungkan 6 volt ke situ, current keluar, masuk dalam filament, filament pun jadi panas. Kita panggil dia mendidih, boils off. So bila boils off, ejection atau emission of electron, terkeluarlah elektron bebas daripada tungsten tersebut. So disebabkan di hujung sebelah sana ni ada pula satu structure yang kita caskannya positif, atau plate ataupun ruang
ataupun terminal yang bercas positif, maka elektron itu akan dipecutkan. Elektron itu dipecutkan kepada terminal positif. Elektron kan negatif, tertarik kepada terminal positif. Inilah yang kita panggil dia sebagai cathode ray, fast moving electron. Inilah cathode ray, asas kepada cathode ray. Okey, 37. Tiada bacaan apabila litar disambungkan. Mana litar dia? Ni litar sambung, tak ada bacaan emitter. Emitter kalau tak bagi bacaan, bermaksud arusnya sama dengan kosong. Okey, arus sama dengan kosong. Mari kita semak kenapa arus tak sama, kenapa arus sama dengan kosong. Ni kan terminal positif, ini terminal negatif. Arus pergi ikut sini, naik atas, pergi kiri, bertembung dengan diode. Cuba tengok sini. Kalau dia punya shortcut kan, kita tengoklah arah arus tu bertembung tak dengan anak panah ni. Tembung kan. So ini kita panggil dia reverse bias. Bahasa Melayu, pincang songsang. Okey, pincang songsang ni berlaku macam mana? Tadi saya cakap dalam bahasa yang mudah kan. Pincang songsang sebenarnya berlaku apabila terminal positif dry cell disambungkan dengan terminal negatif diode, atau terminal negatif dry cell disambungkan dengan terminal positif diode. Dia tak boleh. Diode dia kena sama. Positif sambung dengan positif, negatif sambung dengan negatif. Barulah kita panggil dia forward bias. Okey. Yang ni reverse bias. Reverse bias ni apa kesan dia? Current cannot flow through diode. Arus tidak dapat mengalir melalui diode. Bila arus tak dapat mengalir, boleh ke bagi bacaan pada emitter? Tak boleh. Okey, itu konsep dia lah kan. Soalan tanya, what can be done to make the emitter show a reading? Maksudnya nak bagi juga ada bacaan arus. Macam mana nak buat? Okey. So the best answer adalah menukar terminal sel kering, reverse the terminal atau reverse the arrangement. Maksudnya bateri ni ubah, bagilah positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Dan kita dapat positif sambung dengan positif, negatif sambung dengan negatif. Dapatlah forward bias. Dalam forward bias, current boleh flow. Okay, next. 38. Bom atom Trinity ciptaan Oppenheimer. Jumlah tenaga yang terhasil, ini tenaga 100 darab 10 kuasa negatif 10 kuasa 12 joule. Ini tenaga, simbolnya E. Okey. Berapakah jumlah cacat jisim? Mass defect. Okey. Mass defect. Dalam formula Einstein kata mass can be converted into energy. Energy mass equation kan, E equals to mc square. Yang awak sedang cari cacat jisim tu ada kat sini, M ni. So untuk cari M, awak kena ambil nilai tenaga bahagi dengan nilai C square. C ni apa? C adalah laju cahaya dalam vacuum, 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa square. So M sama dengan 100 darab 10 kuasa 12 bahagi dengan 3 darab 10 kuasa 8. Kemudian kurungan kuasa 2. Okey, pause dulu video ni, tekan calculator. Okey. Jawapan yang sepatutnya awak dapat should be A 1.11 darab 10 kuasa negatif 3
kilogram. Okey, tekan kalkulator betul-betul, pelan-pelan. 39. Apakah berlaku dalam kesan fotoelektrik effect apabila tenaga foton, energy of photon, melebihi, greater than, work function, fungsi kerja. Work function ni apa? Work function ni adalah minimum energy. Saya tulis sekejap. Work function adalah minimum energy for photoelectric effect to occur. Dalam bahasa mudah dia, tenaga paling minimum supaya photoelectric effect berlaku. Okey, tenaga minimum. Katalah work function dia minimum 20 joule. Okey, kalau sampai je 20 joule, berlakulah photoelectric effect. Soalan tanya, kalau tenaga foton tu lebih, katalah tenaga foton 25 joule, work function 20, lebih tak? Lebih. Sudah melebihi nilai minimum. Maka soalan tanya apa berlaku? Berlaku tak photoelectric effect? Confirm berlaku. So elektron akan dilepaskan kerana berlakunya photoelectric effect, dan berlakunya dengan tenaga kinetik maksimum sebab sudah melebihi. Ada ke cikgu elektron dilepaskan tapi bukan dengan tenaga kinetik maksimum? Contohnya macam B. B ni apa situasi dia, cikgu? Okey, B ni kalau tenaga foton sama dengan work function. Kalau tenaga dia ngam-ngam saja minimum, maka elektron memang dilepaskan, berlakulah photoelectric effect. Tetapi tenaga yang dibawa oleh elektron, dihasilkan oleh elektron, bukanlah tenaga kinetik maksimum. Dia kurang kat sini je lah, sebab ngam-ngam je, berlakulah photoelectric effect. Kalau lebih, baru ada tenaga kinetik maksimum. Okey, kalau tenaga tu lebih daripada tenaga minimum tadi, work function, barulah elektron tu ada tenaga kinetik maksimum. Okey, ini ditunjukkan dalam formula E sama dengan W tambah K max. Okey, kalau tenaga E sama dengan W, kalau sama kan K max akan dapat kosong lah. Kalau E, katalah E 5 joule, work function 5 joule, bawa pergi sini, 5 tolak 5 dapat kosong. Tenaga kinetiknya kosong. Macam mana nak bagi tenaga kinetik tak kosong? Mestilah energi lebih besar dari work function, baru tak kosong. Okey, 40. Satu cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer. Ini lambda untuk foton. Ditujukan pada satu permukaan logam untuk menghasilkan fotoelektron. Jika panjang gelombang ambang, threshold frequency adalah 652 nano. Yang ni panjang gelombang ambang, threshold. So kita letak not ke situ. Kalau threshold frequency, kita letak F not. Yang ni threshold wavelength, lambda not. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron itu? Bagi soalan-soalan macam ni, soalan-soalan kuantum ni, sentiasalah mula soalan pengiraan awak dengan formula asas, iaitu E sama dengan W tambah K max. Mula dengan ni dulu. Untuk awak expand atau tidak tu bergantung pada maklumat dalam soalan. Okey, soalan minta cari apa? Highlight dulu. Maximum kinetic energy yang ni, K max. So lebih mudah awak susun dulu. K max sama dengan E tolak W, kan? Rearrange. Alright. E bersamaan dengan H darab dengan F. W sama dengan H darab dengan F naught. Tapi sebab kita tidak ada maklumat frekuensi, kita hanya ada maklumat wavelength,
kita boleh tukar formula kita dari E sama dengan HF kepada HC over lambda. Kerana C kan sama dengan F lambda, so kita masukkan F, dapat HC over lambda. So yang ni kita gantilah HC over lambda untuk E tau, tolak dengan W. Okey, W sama dengan apa? W sama dengan HF naught, samalah juga dengan HC over lambda naught. Ganti sini HC over lambda naught. Maklumat yang kita ada dekat atas ni, lambda P ni lambda lah, untuk photon kan. This is energy of photon, maka ni lambda photon. Masukkanlah nilai. Kalau nak factorize, boleh factorize. Kalau tak nak buat kerja banyak kali kan. Tetapi risky lah kan, berisiko. So boleh factor out HC. Jadikan 1 per lambda P tolak 1 per lambda naught. Ni factorize matematik. Alright. Kemudian buat gantian nilai lah. H adalah Planck constant. Planck constant 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kemudian C, laju cahaya tadi 3 darab 10 kuasa 8. Kemudian kurungan 1 bahagi lambda P 400 nanometer. Okey, 400 nano adalah 10 kuasa negatif 9, tolak dengan 1 per lambda threshold 652. So 652 darab 10 kuasa negatif 9. Okay, very bulky ni pengiraan dia ni panjang. Ada banyak operasi kat situ, ada darab, ada per, ada tolak. So pelan-pelan. Okay, berhati-hati. Jawapannya 192 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, kenapa dalam Joule? Sebabkan kinetic energy itu energy lah. Kinetic energy maximum is a energy dalam Joule. Okay, pause video ni, tekan bagi dapat. Okay, sila jujur dengan diri anda. Sebab kalau awak tak dapat, nanti dalam exam pun mungkin ada possibility untuk awak panik lah. Sebab tak pernah tekan kan, macam ni panjang-panjang ni. Alright, so I wish you all the best. Jumpa lagi dalam set-set yang seterusnya, InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan, semoga terus diberikan keazaman dan juga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.